لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الفاتحة. Sekali puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjukkan kita dengan ini, yakni dengan Islam, dan kita tidak akan mendapat petunjuk kecuali petunjuk hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ucapan yang telah dipopularkan oleh ulama, Alhamdulillahilladzi hadana li hadza, hingga akhirnya, yang memberi gambaran kepada kita walaupun kita telah mendapat hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi belum tentu kita selama-lamanya mendapat petunjuk sehingga kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Yang ditakuti apabila kita berjalan menuju Allah, kita terpelanting ke kiri ataupun ke kanan, ataupun tersesat daripada jalannya, maka kita mengucapkan Alhamdulillah, sekali puji bagi Allah, kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala yang telah menetapkan kita di jalannya, yang telah memberi petunjuk kepada kita, dan itulah harapan dan cita-cita kita sehingga kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini insya-Allah kita akan membicarakan tentang suatu tajuk, iaitulah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Suatu tajuk yang terdapat di dalam kitab Mastikah Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah, wa fi riwayatin wala tafakkaru fi dhatillah. Dan juga hadis yang diriwayatkan daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi ala'illah wala tafakkaru fi dhatillahi fatahlik. Maksudnya,
hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu fikir tentang kejadian Allah dan jangan kamu fikir tentang Allah. Dalam suatu riwayat, iaitulah zat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga hadis yang diriwayatkan daripada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, hendaklah kamu berfikir tentang makhluk, kejadian Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan kamu fikir tentang zat Allah. Nescaya kamu akan jadi sesat. Yakni kalau sekiranya kita memikirkan tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis-hadis tadi menggambarkan kepada kita dua perkara, iaitulah perintah dan larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah Nabi SAW supaya kita berfikir tentang kejadian Allah, dan larangannya supaya kita tidak memikirkan tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebabnya fatahliku, kamu akan jadi sesat kalau sekiranya kamu berterusan memikirkan tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kejadian makhlukat, kejadian manusia, dan kejadian Allah Ta'ala yang lain, kita mendapati bahawa Allah subhanahu wa ta'ala dengan Rahman dan Rahimnya kepada kita semua suatu kehendak daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Pertamanya kehendak Allah Ta'ala, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kamu adakah kamu tidak melihat. Dan banyak ayat-ayat suci Al-Quran yang menyebut tentang tafakkur, tentang berfikir, tentang merenung kejadian-kejadian Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita sama-sama berfikir dan faham apakah maksud, apakah murad, apakah yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada suruhan memikirkan tentang kejadian Allah subhanahu wa ta'ala. Antaranya yang kita dapat fahami sebagaimana yang telah diuraikan oleh ulama, supaya kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Antara tujuannya, di antara cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala ialah at-tafakkur fi khalqillah, berfikir tentang kejadian Allah subhanahu wa ta'ala. Antaranya yang dihuraikan oleh ulama, ialah kita sentiasa mendongak ke langit pada waktu malam, memperbanyakkan mendongak ke langit ketika malam, ataupun sebelum subuh, ataupun selepas subuh. Tujuannya supaya kita akan merasakan betapa kerdilnya kita apabila berhadapan dengan kejadian-kejadian Allah subhanahu wa ta'ala, penciptaannya. Kita melihat ke langit, kita melihat bulan bintang,
kita berdoa, kita menadah tangan ke langit, seolah-olah menunjukkan bahawa di langit sana ataupun di luar langit sana wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah begitu, tetapi tidak begitu dalam syarak, ya. Tidak sebagaimana yang kita gambarkan. Kerana disebut di dalam Al-Quran bahawa di langit pun ada ilah, di bumi pun ada ilah. Di langit ada Tuhan, di bumi ada Tuhan. Walaupun berlaku perbezaan di kalangan ulama di dalam menentukannya, tetapi kita memahami bahawa Allah Ta'ala wujud, dan dia tidak terhitung dari segi makan, dari segi tempatnya, dari segi keadaannya. Bagaimana? Wallahu a'lam, tidak diketahui oleh kita. Tidak diketahui oleh kita. Dan kita beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah Ta'ala beritahu kepada kita melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lebih daripada itu. Oleh kerana itulah disebut dalam hadis tadi, walaupun ringkas apa yang disebut oleh Nabi SAW, kita fikir, itu sahaja ke yang didengar oleh sahabat, ya? Yang didengar oleh Abdullah bin Abbas dan Abi Dzar tadi, 2-3 patah perkataan sahaja seolahnya yang mereka dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui bahawa apa yang diucapkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam bersifat dengan jami' dan mani'. Ia meliputi, ringkas tetapi meliputi, yang difahami oleh para sahabat, tetapi terkadang tidak difahami oleh kita umat Islam pada hari ini, kecuali dengan penafsiran-penafsiran daripada para ulama. Para sahabat mereka mendepani, bertalaki terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memahami tujuan atau maksud apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbanding kita, maka kita melihat para ulama sepanjang zaman mereka mensyarahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kitab Sahih Bukhari, ya, sehingga berpuluh-puluh kitab mensyarahkan kitab Sahih Bukhari. Karangan Imam Al-Bukhari yang kita tahunya satu je, Fathul Bari. Tak, di sana ada banyak lagi kitab-kitab yang lain. Cuma Fathul Bari yang masyhur, yang muhtamad, yang diguna pakai, ya, oleh semua orang, hatta golongan Salafi sekalipun, ya, yang kita gelar Wahabi itu juga mengguna pakai Fathul Bari, ya, diperakui kealimannya, diguna pakai hatta orang Syiah sekalipun, ya, mereka mengguna pakai Fathul Bari. Dibuat rujukan sajalah, tapi tak beramal pun, rujukan je, ya. Sebab seolahnya ianya menjadi umdah, menjadi suatu asas tapak yang kukuh untuk memahami hadis-hadis yang terdapat di dalam Sahih Bukhari. Allah Ta'ala melarang supaya kita memikirkan tentang zatnya. Sebab apa? Fatahliku, diberitahu sebabnya. Kalau fikir juga, kamu akan jadi sesat. Disyarahkan oleh ulama, kamu akan jadi sesat tu macam mana?
sama ada kamu akan jadi gila kerana terlalu fikirkan tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala, kurang siuman, ya, sebab tak tahu punca dah. Ataupun kamu memang akan menjadi sesat, berada di dalam kesesatan, yang akhirnya kamu akan menjadi tidak percaya kepada wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini berlaku di dalam masyarakat kita, dan banyak berlaku di dalam masyarakat Islam di seluruh dunia. Kesnya sebab fikir tentang kejadian Allah Subhanahu Wa Taala, tentang zat Allah Taala. Bagaimana kejadian Allah Taala disebut kejadian? Sebab sesuatu itu ada sesuatu yang menjadikannya. Syaitan membisikkan kepada kita, man khalaqak. Hati kecil kita menyebut apa? Allah Ta'ala, Allah. Faman khalaqallah, maka siapa yang menjadikan Allah Ta'ala? Tujuannya untuk apa? Untuk menjadikan hati kita ragu-ragu tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka terdiam kita. Maka dijawab formulanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Qul amantu billah. Katakanlah olehmu kepada syaitan tadi, amantu billah, aku beriman dengan Allah dengan sebenar-benarnya. Dalam hadis yang lain, wala yazalun nas yatasaaluna hadza khalaqallahu al-khalq faman khalaqallah. Senantiasalah manusia itu bertanya-tanya sejak dahulu sampai sekarang, bertanya-tanya, berbincang. Mereka kadang-kadang bermuzakarah sama-sama mereka. Allah Ta'ala telah menjadikan ini, ya, menjadikan sesuatu perkara. Siapa pula yang menjadikan Allah Ta'ala? Mari persoalan macam itu. Persoalan yang ditimbulkan sebenarnya oleh syaitan, daripada syaitan, daripada jin, kemudian disalurkan kepada syaitan daripada manusia. Maka syaitan daripada manusia ini yang menyesatkan manusia-manusia yang lain, yang menyesatkan manusia-manusia yang lain. Akhir sekali Karl Marx, pengasas komunis, membawa ideologi tidak percaya kepada wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala, wujudnya Tuhan semesta alam, dan diimani oleh ramai orang, oleh berjuta-juta orang sehingga ke hari ini. Dan kita melihat dalam YouTube, dalam mana-mana, kita melihat kadang-kadang orang Islam sendiri pun asal Islam, tetapi akhirnya tidak percaya kepada wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Penyakitnya apa? Penyakit inilah mereka selalu berfikir tentang kejadian tentang Allah Ta'ala, ya, berfikir tentang zat Allah. Kalau sekiranya ada perasaan yang macam tu, ada bisikan yang macam tu, maka Nabi ajar kepada kita, amantu billah, tetap keimanan kita, aku beriman kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Dan di dalam riwayat lain, falyasta'id billah minasyaitonir rajim, maka hendaklah kamu berlindung diri dengan Allah daripada syaitan yang kena rejam. Apa yang disebut
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Min hamazatihi wa lamazatihi. Aku berlindung dengan Allah Ta'ala daripada syaitan yang kenerjam, daripada hembusannya, dan daripada bisikan-bisikan tiupan yang datang daripadanya. Falyasta'id billah. Berlindung dengan Allah Ta'ala. Maknanya kita menyebut amantu billah, aku beriman dengan Allah, kemudian berlindung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ulama menambah, ulama mensyarahkan hadis-hadis tadi. Mereka menyebut apabila datangnya perasaan ataupun bisikan yang macam tu, hendaklah kamu meludah ke kiri, meludah ke kiri. Ya. Ludah itu sebagai satu isyarat. Kata ulama, ludah sungguh. Ya. Itu perbezaan pandangan di kalangan ulama untuk mengusir syaitan. Ludah sungguh, ludah sungguh. Ya. Dengan adil sekali, ludah. Ya. Sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi. Kalau sekiranya kita mimpi buruk pada waktu malam, tak bermimpi dengan mimpi yang buruk pada waktu malam, kita terjaga, maka hendaklah kita ta'awudz. Maknanya berlindung diri kepada Ta'ala daripada syaitan yang kenerjam tadi. Kemudian kita ludah ke kiri 3 kali. Ya. Kalau ada isteri kita, tak payah ludah lah. Ludah isyarat saja. Ya. Kampalah pula di antara isteri. Tak, malam-malam putih. Kalau tak ada isteri di sebelah kiri kita, tak apalah ludah. Untuk menghalau syaitan. Ya. Ini formula yang diajar kepada kita oleh Nabi SAW dan para ulama. Ya. Kalau sekiranya ada perasaan yang macam itu, bukan was-was syaitan hanya dalam bab ibadah, bukan, tetapi juga dalam bab akidah. Terkadang dia datang melalui ibadah dahulu. Was-was di dalam ibadah yang kita kerjakan. Kadang-kadang kita lihat saudara kita berwuduk sampai setengah jam. Ada pernah berlaku? Memang banyak berlaku. Solat sampai 1 jam tak habis-habis. Dekmai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Terlalu kuat was-was ni. Kalau sekiranya ada yang macam ni di kalangan kita, di kalangan ahli keluarga kita, ya, hatta di kalangan saya sendiri pun ada juga berlaku. Ya. Belajar agama dah, mak tahfiz lagi, ada juga berlaku was-was ni. Mula tak perasan, apabila balik sekali-sekala ke rumah, tengok keadaan ni, pelik ni, masuk tandas lama tak. Kemudian nak takbir payah. Ya. Maka saya mengajar dia cara dia, bagaimana cara untuk mengatasi was-was tersebut. Masalahnya sampai ke peringkat dah terlalu kuat was-was. Memang payah untuk dihilangkan terus. Dalam hal ini ulama berfatwa, kalau sekiranya was-was terlalu teruk, hendaklah kita mengubah niat di dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, mazhab kita niat ketika takbiratul ihram, tak,
ketika basuh muka, ya, baru niat. Dalam mazhab Hanafi, apabila kita niat nak pergi wuduk, itu adalah dikira sebagai niat. Apabila kita datang ke masjid tujuannya untuk solat, maka ianya dikira sebagai niat. Maka tak payah lagi kita niat ketika takbiratul ihram. Khusus untuk orang yang was-was. Khusus. Kita tak boleh lah, ya, kalau kita orang yang was-was. Maknanya pengecualian yang diberi oleh ulama-ulama kita, ya, supaya penyakit was-was itu tidak terjangkit kepada was-was di dalam bab akidah. Pernah berlaku di kalangan di kalangan sahabat saya. Tiap-tiap hari syaitan nak tanya dia, ya, syaitan mewas-waskan kepada dia, kamu nak Islam lagi dah, ya. Ditanya juga tentang siapakah yang menjadikan Allah Ta'ala. Ditanyakan juga, betul ke Nabi Muhammad ada, ataupun ianya adalah teori yang terdapat dalam kitab-kitab, dalam buku-buku, ataupun omongan kosong daripada ulama-ulama. Betul ke? Ya. Ini serangan-serangan yang datang. Sahabat saya sendiri yang belajar agama sekali dengan saya, memang pada mulanya dia kuat was-was. Itu was-was dalam bab ibadah tadi. Ambil wuduk setengah jam, ya, nak solat pun payah, ya. Solat secara berjemaah, hilang jemaah. Kenapa? Duk takbiratul ihram. Maka dia berjumpa dengan Tok Tugu Pondok. Bagaimana untuk mengatasi masalah dia ini? Tok Tugu Pondok juga memberi fatwa dengan fatwa ini. Kita berpindah kepada mazhab Hanafi, sehingga was-was kita hilang. Setelah hilang, kita kembali kepada asal. Kita berniat mengikut mazhab Syafi'i yang asal. Apabila hilang was-was di dalam diri kita, memanglah dalam Quran Allah Ta'ala menyebut, asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menjanjikan kepada kamu kefakiran. Dia akan masuk ke arah mana yang kita rasa, yang dia rasakan kita ni lemah. Dalam ibadah, dalam kepercayaan kita kepada Allah dan Rasul, dalam pemakanan kita, dan dalam hubungan di antara kita sesama manusia, dia akan sentiasa mencari jalan, sehingga dia berjaya untuk menyesatkan kita. Antaranya ini, mewaswaskan kepada manusia siapakah yang menjadikan Allah Ta'ala. Mesti ada sesuatu. Oleh kerana itulah, tidak hairan kita melihat bahawa ada di kalangan intelektual yang berubah menjadi ateis asal Islam. Di Malaysia saya lagi jumpa dah orang macam ni. Orang Melayu kita ni juga, Melayu Islam, jadi ateis, ya, berakidah sosialis, komunis, tidak percaya wujudnya Allah Ta'ala sama sekali. Kenapa? Terlalu fikir tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah yang menjadikan Allah Ta'ala? Siapa boleh jawab? Kita menyebut dengan sebutan tadi, amantu billah, aku beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mesti ada sesuatu yang menjadikannya. Dan sesuatu itu siapa pula yang menjadikannya?
sesuatu kepada sesuatu yang lain, siapa pula yang menjadikannya, maka tak akan selesai. Maka kita beriman bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan qidam, sedia kala. Sedia kala Allah Ta'ala maksudnya apa? Huwal awwal huwal akhir. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Ya? Tiada awalan baginya. Kita ada awal. Awalan bagi kita daripada air mani, daripada tanah kepada air mani, menjadi segumpal darah, seketul daging, sehingga dijadikan kita fi ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala manusia ini. Maka Allah Ta'ala bersifat dengan qidam, tiada awal baginya dan tiada akhir baginya, tetapi dialah yang awal dan dialah yang akhir. Dialah yang zahir, dialah yang batin. Itu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwal awwal, huwal akhir, huwal zahir, dialah yang zahir, dialah yang batin. Ya. Allah Ta'ala ada Allah Ta'ala secara sedia kala, secara sedia kala, dan dia kekal, baqa. Ini yang kita belajar, ini yang kita percaya sejak dahulu sehingga kita bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita percaya. Oleh kerana itulah kita melihat sebagaimana yang telah dikaji oleh seorang profesor, seorang doktor di universiti, tentang masyarakat sosialis komunis di Malaysia. Dia menyatakan bahawa ajaran ini makin mengebor dari sehari ke sehari. Ya. Tidak percaya kepada wujudnya Allah Ta'ala. Antara dalil yang digunakan ialah siapakah yang menjadikan Allah Ta'ala. Kita fikir, mestilah ada sesuatu. Ini yang menyebabkan manusia tersesat daripada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang diisyaratkan oleh Nabi SAW. Fatahliku, kalau kamu fikir juga kamu akan jadi sesat. Kamu akan jadi sesat. Wal'iyadzubillah. Inilah yang kita takuti berlaku di kalangan kita, di kalangan anak-anak kita, tanpa disedari oleh kita. Kerana bagi mereka, golongan sosialis ini, mereka percaya bahawa apa yang berlaku adalah nature, secara semula jadi. Apabila berlalunya sesuatu masa, kita akan berlalu, kita akan mati. Beriman dengan masa yang menentukan segala-galanya. Sebagaimana golongan Dahriyun pada zaman dahulu, golongan tak percaya kepada wujudnya Allah Ta'ala ini sejak zaman dahulu lagi, sudah didedahkan di dalam Al-Quran. Ya, golongan Dahriyun yang hanya beriman dengan masa. Apabila berlalu sesuatu masa, kita pun akan berlalu, dari zaman kanak-kanak sehingga ke zaman dewasa, sehingga kita mati. Kemudian kita akan dihidupkan kembali di dalam alam-alam yang lain, sama dengan kepercayaan golongan Hindu. Masalahnya ialah perkara ini merebak sedikit demi sedikit di kalangan masyarakat kita. Ya. Sebagaimana golongan Qadiani merebak sedikit demi sedikit di kalangan masyarakat kita.
Kadang-kadang kita rasa sebab apa Jabatan Agama tak ambil tindakan terhadap Qadiani ataupun terhadap ajaran Yahudi. Sebab masalah teknikal. Saya bercakap dengan kawan agama, teknikalnya ialah sebab telah difatwakan bahawa ajaran Yahudi bukan daripada Islam. Maknanya kafir lah. Agama lain, agama langit. Agama langit. Qadiani telah difatwakan bukan daripada Islam. Maknanya bukan hanya sesat, tetapi bukan daripada Islam terus. Agama lain lah. Maka Jabatan Agama tidak boleh bertindak ke atas agama lain, kecuali kalau sekiranya puak-puak Qadiani ini menjalankan da'iyah mereka. Ketika menjalankan da'iyah mereka menghasut orang Islam, pada masa itulah boleh diambil tindakan. Faham? Boleh diambil tindakan. Cuma dari segi fatwa itulah, maknanya kalau segi fatwa dah digazetkan begitu bahawa Qadiani bukan Islam, agama yang lain, maka Jabatan Agama tidak boleh buat apa-apa. Kecuali kalau sekiranya agama-agama yang lain ingin menyebarkan da'iyah mereka terhadap orang Islam, barulah boleh diambil tindakan pada masa itu. Contohnya kalau Syiah lain. Syiah dianggap sebagai sesat. Fatwa tidak menganggap Syiah adalah kafir ataupun agama yang lain dalam fatwa. Dalam fatwa mana-mana pun di Malaysia tidak disebut perkataan kafir ataupun agama lain, maka boleh diserbu hauzah ataupun markas golongan Syiah kalau sekiranya mereka buat aktiviti, boleh diserbu. Itu mengikut undang-undang sekarang. Kalau sekiranya diisytihar dalam fatwa yang digazetkan bahawa Syiah itu adalah kafir, maka Jabatan Agama tidak boleh buat apa-apa. Bahawa Syiah ni kita maklum ada perbezaan di kalangan ulama. Ada yang menyatakan bahawa mereka kafir dan ada yang menyatakan bahawa mereka sesat. Ada berlaku perbezaan di kalangan para ulama. Dan masing-masing ada hujah mereka sendiri. Di antara yang menyebut mereka kafir, kerana apa? Mereka mengkafirkan para sahabat, maka mereka menjadi kafir. Tetapi kebanyakan ulama menyebut bahawa kebanyakan mereka adalah sesat. Hanya segelintir daripada mereka adalah kafir. Kebanyakan mereka adalah sesat. Kerana pada zaman dahulu Sayyidina Ali tetap menganggap Khawarij adalah Muslim, tapi sesat. Tetap golongan Khawarij salat di masjid-masjid di zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Padahal Khawarij juga mengkafirkan sahabat. Tak, mengkafirkan Sayyidina Ali, mengkafirkan Sayyidina Uthman, Muawiyah, Amr bin Al-As. Tetapi tidak dianggap kafir oleh Sayyidina Ali. Ini perbezaan pandangan yang berlaku di kalangan para ulama. Jelas, Baik, kita pergi kepada topik kita berkenaan dengan tafakkur ataupun berfikir tentang kejadian Allah Subhanahu wa taala. Memang akan dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, akan dapat
menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita bertambah. Kalau sekiranya kita fikir tentang kejadian manusia, manusia buat apa? Handphone. Ya. Tak sempat nak fikir dah. Hebatnya manusia. Ya. Kita boleh berhubung di antara kutub utara, kutub selatan. Boleh dengar suara. Sekarang ni boleh tengok gambar kawan kita yang berada di kutub utara. Di Amerika sana, puncak Amerika, beribu batu. Macam mana mereka buat? Macam mana gelombang itu sampai ke sana? Gelombang suara sampai ke sana. Macam mana? Tak terfikir. Ya. Apatah lagi nak fikir tentang kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala menjadikan kita bergerak, makan, minum, ya. Mulut boleh bercakap, mata boleh berkedip-kedip. Kalau mata tidak berkedip, seksa. Tak, sakit mata kita, terus ke hospital. Ya. Sebaik-baiknya sebelum ke hospital kita istighfar dulu. Penyakit yang kita hadapi, musibah yang kita hadapi, hendaklah kita istighfar, ingat kepada Allah Ta'ala dahulu. Ya. Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Bukan hospital yang menyembuhkan, bukan doktor yang menyembuhkan. Ini sakit, ingat hospital, ingat doktor. Ya. Sepatutnya pertama-tama sekali kita ingat kepada Allah Ta'ala. Kita sujud, tawajuh kepada Allah Ta'ala. Salat, minta supaya Allah Ta'ala menyembuhkan penyakit kita. Tak boleh ke pergi hospital? Boleh. Bahkan digalakkan isyarat berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, tadawaw ya ibadallah. Apabila seorang sahabat yang sakit datang kepada Rasulullah, ya, minta obat, minta obat. Soalnya begitulah, ya. Rasulullah suruh pergi kepada seorang doktor. Doktor bukan Islam, Haris bin Qaldah Al-Kalbi. Ya, dia pakar, mau pergi kepada doktor ni. Ya. Tadawaw, hendaklah kamu berobat, wahai hamba-hamba Allah. Ya, pergi hospital lah. Ya, itu jalan yang ditunjukkan oleh syariat. Ya, tetapi permulaannya hendaklah kita tawajuh kepada Allah SWT dahulu. Ingat bahawa Allah Ta'ala lah sahaja yang menyembuhkan penyakit itu. Hospital, obat, doktor itu sebab musabab. Kalau sekiranya Allah Ta'ala tidak izin, tak izin juga, tak baik juga. Ya. Yang penyakit kanser sampai sekarang tidak ada ubat. Dikatakan ada ubat, ya, mungkin ada, ya, mengikut kajian masing-masing, pengalaman masing-masing, daripada pokok rama, daripada buah biji apricot dan sebagainya. Ya. Kita melihat penyakit kanser, walaupun di hospital yang paling mahal sekali di dunia ini, tidak dapat menyembuhkan 1% penyakit kanser. Yang baik-baik daripada herba itu adalah kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mungkin menjarak sungguh dari segi pengkajian-pengkajian yang dilakukan terhadap herba-herba tersebut. Ya. Tetapi sebaiknya kita tawajuh setiap penyakit yang kita alami kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya Allah Ta'ala tidak beri kesembuhan,
maka tidak ada kesembuhan untuk kita. Ya, kita sabar terhadap ujian penyakit yang kita alami. Kerana sabar terhadap musibah itu dapat mengkafarahkan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sayang, Rahman dan Rahimnya Allah Taala kepada kita. Kita kena penyakit kanser. Ya. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Kerana seolah-olah ni, ya, seolah-olah kita dah tahu bila masa kita mati. Yang doktor kata awak dah lama dah. Ya, 1 bulan lagi. Apakah aktiviti yang akan kita buat pada masa itu? Dalam masa 1 bulan. Ya. Cancer stage 4. Ya. Kita mati dalam keadaan penuh keimanan kepada Allah Ta'ala. Masa kita dihabiskan dengan mengaji, dengan membaca Quran, mendengar ilmu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah segala perkara yang berlaku kepada kita sebenarnya ada hikmah yang tersendiri yang tidak diketahui oleh kita. Kita kaya, alhamdulillah. Kita miskin pun alhamdulillah. Ya. Jangan pula si kaya kata kepada si miskin, kamu tak berusaha, itulah kamu miskin. Ya. Tak betul percakapan yang seperti itu. Kaya dan miskin adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala dan ada hikmah yang tersendiri. Kemungkinan apabila kita jadi kaya, kita miskin jadi kaya, kita lupa kepada Allah Taala. Ya. Dan Quran banyak menyebut, juga sunnah Nabi SAW banyak menyebut, yang banyak lupa kepada Allah Ta'ala ialah di kalangan orang kaya. Tapi bukan semua. Ya. Oleh kerana itulah disebut oleh Nabi SAW, ni'ma al-malis salih lil-rajuli as-salih. Sebaik-baik harta yang baik untuk lelaki yang baik. Kenapa dia menggunakan harta itu untuk jalan Allah Subhanahu wa taala? Kita pemegang amanah terhadap harta yang dikurniakan oleh Allah Taala kepada kita. Ya. Kita menggunakan harta itu dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Oleh kerana itulah apabila kita memerhatikan apa yang disarankan di dalam hadis yang cukup pendek, tetapi sebenarnya menggambarkan keseluruhan akidah dan kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Ya. Keseluruhan kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala, supaya kita jangan sekali-kali berfikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita disuruh supaya mengenal Allah Ta'ala melalui sifat-sifat Allah Ta'ala yang dikhabarkan sendiri oleh Allah Ta'ala di dalam Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Tak lebih daripada itu. Ya? Tak lebih daripada itu. Kita kenal Allah Ta'ala melalui sifat-sifatnya, nama-namanya, perbuatan-perbuatannya. Itu cara kita mengenal Allah SWT. Berfikir tentang zatnya tidak dibenarkan oleh syarak, bahkan boleh menjerumuskan diri kita di dalam kebinasaan. Yang disuruh kita berfikir tentang kejadian Allah Subhanahu wa taala. Kejadian manusia buat pun, penciptaan manusia pun kita tak dapat untuk memikirkannya. Tak. Canggihnya manusia dengan teknologi yang ada sekarang. Ya. Sehingga kadang-kadang sebahagian daripada kita berkiblat kepada barat. Modernism. Islam tapi berkiblat kepada barat. Ya. Segala-galanya datang daripada
teknologi yang datang daripada barat. Ini juga merosakkan pemikiran kita sebenarnya. Ya. Sehingga ada yang menyatakan bahawa nak lawan mereka mustahil. Kita nak lawan Rusia mustahil. Korea Utara baru ni mustahil. Nak lawan macam mana? Mereka ada nuklear, kita tak ada apa-apa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Ya. Kita ada Allah, mereka ada siapa? Mereka ada Allah, mereka tak ada Allah. Bersama mereka adalah syaitan. Ya. Kita kena ingat sejarah tentera Islam dengan tentera kafir. Sejarah sejak zaman Nabi SAW sampai sekarang, tentera Islam sedikit, kelengkapannya sedikit, tetapi mereka menang melawan musuh-musuh ataupun kerajaan-kerajaan besar pada masa itu. Rom, Parsi runtuh, padahal mereka tak ramai. Tentera Islam tak ramai. Yang ada dalam diri mereka, sanubari mereka Allah. Itulah yang perlu kita tanamkan di dalam hati kita, dalam hati anak-anak kita. Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Contohlah kalau sekiranya berlaku peperangan sungguh kan, di antara kita dengan Amerika. Amerika, ya. Apabila kita benar-benar yakin dengan Allah Ta'ala, insya-Allah Allah Ta'ala akan memenangkan kita. Janganlah kita tunduk patuh kepada Amerika terhadap kuasa-kuasa barat ini. Jangan. Dilarang keras di dalam Al-Quran, dalam banyak-banyak ayat. Cuba kita balik surah At-Taubah, semuanya ayat tentang peperangan, bagaimana untuk menghadapi peperangan. Al-Anfal sebelum itu, kemuncaknya At-Taubah. Ya. Cukup hebat apa yang digarapkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ya. Cukup hebat. Oleh kerana itulah kita ada izah dengan apa? Kemuliaan kita dengan Islam. Kemuliaan kita dengan Islam. In tansurullah yansurkum. Jika sekiranya kamu tolong Allah, tolong agama Allah, niscaya Allah Ta'ala akan memberi pertolongan kepada kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, dan akan menetapkan tapak-tapak kaki kamu. Kamu tidak akan berganjak ke belakang, lari daripada medan peperangan, tapi kamu terus mara dan mara untuk menghadapi musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu kita disuruh supaya bersiap siaga. Bersiap siaga. Senjata api tidak dibenarkan di Malaysia, salah undang-undang. Tak apa, kita sediakan pagang. Pagang ini kalau sekiranya wallahu a'lam terjadi akan datang peperangan, ya, pagang inilah ataupun tombak inilah, pemanah inilah yang digunakan untuk fi sabilillah, al-jihad fi sabilillah, untuk jihad fi sabilillah. Oleh kerana itulah kata ulama, kalau sekiranya kita menyediakan suatu kelengkapan senjata, tak kira senjata apa pun, tujuannya untuk jihad fi sabilillah, kita dapat pahala sebagaimana senjata itu ada di rumah kita, ya, yang dibenarkan melalui undang-undang. Ya, pagang boleh lah, tak? Kita niat begitu, dapat pahala, ya. Kerana kita dah ada suatu niat untuk apa? Untuk berjuang fi sabilillah. Walaupun kita kata tak mungkin berlakulah di Malaysia ni aman damai, ya, kita tak tahu perancangan Allah Ta'ala macam mana, ya, keadaan macam mana. Kita tengok di Syria, rakyat Syria tak fikir pun tentang peperangan ini. Tapi apabila berlaku peperangan, habis, ya, tak fikir langsung, kerana mereka hidup dalam aman damai. Kemudian berlaku peperangan demi peperangan.
pergolakan sehingga hancur negara. Oleh kerana itulah kita kena memahami tentang hakikat Islam yang sebenar melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekadar itulah yang dapat saya sampaikan pada subuh ini. Mudah-mudahan kita mendapat mengambil intipati apa yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis tadi dan mengamalkan di dalam kehidupan kita seharian sehingga kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengumuman ya, beberapa hari yang lepas saya ada terima SMS dari kawan daripada Mesir. Saya pun nak sebut dan nak sebut tapi terpaksa sebutlah sebab itu adalah amanah daripada mereka, daripada beliau. Beliau dalam keadaan terdesak duit dan dia sedang belajar di Mesir sana dalam bidang master syariah dan meminta daripada saya supaya menyampaikan kepada hadirin-hadirat sekalian, kalau sekiranya ada di kalangan kita yang ingin menderma ataupun mengeluarkan zakat kepada mereka, kepada sahabat saya ini, maka bolehlah buat demikian untuk meringankan bebanan yang ditanggung oleh beliau. Memanglah kalau sekiranya kita belajar dalam keadaan duit tak ada dan sebagainya, memang akan mengganggu proses pembelajaran itu. Ya. Oleh kerana itulah kita sama-sama bantu. Ya. Mudah-mudahan dapat meringankan beban yang ditanggung oleh dia, insya-Allah. Kerana kita beriman dengan hadis Nabi SAW, ma naqasa malu 'abdin min sadaqah, tidak berkurangan harta seorang muslim daripada sedekah ataupun infak yang dikeluarkan olehnya. Jadi sekadar itulah yang dapat saya sampaikan pada malam ini, pada subuh ini. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kelemahan itu datangnya daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.